Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur cikgu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat lagi sekali kita bertemu pada sesi yang kelima. Jadi hari ini cikgu akan memberi tumpuan kepada ulang kaji melibatkan subtopik penting SPM tingkatan 4 bab 2, iaitu sumbangan tamadun Cina dari aspek peningkatan ekonomi. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, sebelum itu cikgu telah menerangkan sumbangan tamadun India dari aspek peningkatan ekonomi. Dan dalam tamadun India kita memberi fokus kepada perdagangan. Tetapi dalam tamadun Cina pada kali ini cikgu akan memberi tumpuan kepada aspek pertanian. Jadi sebelum cikgu menunjukkan satu contoh jawapan esei yang mudah dengan menggunakan formula kunci soalan KS, fakta, huraian contoh, bagaimana dan mengapa, serta inferen berdasarkan kerangka jawapan yang disediakan, cikgu ingin menarik perhatian pelajar-pelajar sekalian untuk melihat bersama-sama lukisan yang disediakan supaya dapat memberi satu bentuk gambaran masyarakat tamadun Cina ketika itu. Okey, berdasarkan lukisan ini, pelajar-pelajar dapat melihat aktiviti pertanian, iaitu memungut hasil pertanian sedang diusahakan oleh masyarakat pada ketika itu. Kebanyakan masyarakat Cina sebenarnya adalah petani. Okey. Selain itu, masyarakat Cina ini turut terlibat dalam ketenteraan dan juga turut terlibat dalam membina terusan, istana dan juga tembok bandar. Dan masih ingatkah pelajar-pelajar sekalian, kalau hari ini kita dapat lihat salah satu tembok terpanjang di dunia yang dikenali sebagai The Great Wall of China. Jadi kalau pelajar-pelajar berkesempatan, bolehlah mencari maklumat tembok besar Cina itu di dalam internet. Okey, ada banyak gambar-gambar yang berkaitan dengan tembok besar Cina. Itulah betapa hebatnya tamadun Cina yang ditinggalkan sehingga hari ini. Dan masih ingat, pelajar-pelajar, tembok besar Cina juga antara tumpuan yang harus diberi perhatian dari aspek seni bina dalam tamadun bab 2 ini. Di samping itu juga, pelajar-pelajar sekalian, petani ini dikendaki membayar cukai hasil daripada pertanian kepada pemerintah, khususnya kepada raja dan pembesar. Baik, kalau pelajar sekalian melihat, ada dua jenis pertanian yang diusahakan oleh masyarakat Cina ini, iaitu kalau di bahagian utara, di bahagian utara dapat dilihat masyarakat dalam tamadun Cina ini terlibat dengan bijirin, tanaman bijirin seperti jagung, kacang. Manakala di bahagian selatan pula, masyarakat tamadun Cina terlibat dengan tanaman padi untuk menghasilkan
beras. Okey. Jadi cikgu berharap dengan gambaran yang ringkas ini, okey, dapatlah pelajar-pelajar memberi perhatian pula kepada kerangka jawapan esei yang mudah. Diharapkan dengan menggunakan formula KS, fakta, contoh, huraian bagaimana dan mengapa serta inferen menjadi satu cara pembelajaran yang mudah untuk memahirkan pelajar-pelajar menulis jawapan dalam bentuk esei. Baik, hari ini kita lihat satu soalan secara umumnya menjelaskan sumbangan tamadun Cina dari aspek ekonomi. Jadi berdasarkan formula cikgu sebut tadi, okey, kunci soalan, okey, bermula dengan sumbangan tamadun Cina dari aspek ekonomi ialah, okey, ini adalah kerangka kunci soalan. Jadikan ia sebagai satu kunci soalan. Okey, berdasarkan soalan yang terpapar di hadapan pelajar, iaitu jelaskan sumbangan tamadun Cina dari aspek ekonomi. Jadi faktanya ialah terciptanya peralatan pertanian. Okey, ini adalah fakta. Okey. Jadi bila kita menyatakan peralatan pertanian, maka di sini ada 3 contoh peralatan pertanian yang pelajar mesti ingat dan mesti tahu, iaitu kola kuda yang pertama, yang kedua ialah tenggala dan yang ketiga penyisir tanah. Okey. Yang mana ketiga-tiga kola kuda, tenggala dan penyisir tanah ini adalah peralatan yang digunakan untuk tanaman padi dan juga bijirin. Itu tadi cikgu ada menyatakan tanaman padi di bahagian selatan, okey, tanaman bijirin di bahagian utara. Baik. Bagaimana peralatan ini berfungsi? Iaitu peralatan ini digunakan untuk kerja-kerja membajak tanah dengan menggunakan bantuan kuda. Jadi ini pelajar-pelajar kena tahu membajak tanah menggunakan bantuan kuda untuk menarik peralatan seperti tenggala dan penyisir tanah. Okey, kola kuda ini dipasangkan di atas bahu kuda, di tengkok dan bahu kuda, dan kemudian akan menarik tenggala dan penyisir tanah untuk aktiviti pertanian. Okey, soalannya ialah mengapa kola kuda ini penting atau ciptaan ini penting. Kola kuda penting kerana dapat mengelakkan kecederaan atau kematian kuda akibat tercekik ketika menarik beban atau kenderaan sewaktu aktiviti pertanian. Okey. Dan dengan adanya kola kuda ini, aktiviti pertanian dapat dilakukan secara mudah dan kawasan yang luas dapat diusahakan dengan cepat. Jadi di sini ada penerangan yang penting yang perlu pelajar memahami konsep kola kuda itu sendiri. Dan pelajar-pelajar boleh melihat di dalam buku teks ada gambar iaitu kola kuda. Okey. Baik. Seterusnya dapat dilihat di sini inferen, iaitu rumusan di sini. Ini menunjukkan masyarakat pada masa itu berfikiran kreatif dan inovatif. Okey. Jadi bila berkaitan dengan terciptanya peralatan, maka ia ada kaitan dengan pemikiran kreatif dan inovatif. Dan ini memberi manfaat dan kemajuan masyarakat khususnya dalam bidang pertanian dan pengangkutan. Jadi inilah pentingnya budaya berinovasi sebab dapat memberi manfaat dan kemajuan masyarakat khususnya bidang pertanian dan pengangkutan. Jadi pelajar-pelajar sekalian,
kita dapat lihat KS, fakta, contoh, how, why dan inference. Okey, semua ini dah ada dan cikgu percaya dan yakin pelajar-pelajar dah lebih memahami konsep ini sebab pada siri pertama, siri kedua, siri ketiga dan siri keempat cikgu menekankan konsep ini. Okey, baik, sekarang mari kita tengok jawapan yang ditukar daripada kerangka tersebut menjadi jawapan lengkap, iaitu jawapan esei. Jadi pelajar-pelajar tentu memahami konsep di mana KS ini melibatkan sumbangan tamadun Cina dari aspek ekonomi ialah, okey, ini adalah KS. Okey, KS. Kemudian terciptanya peralatan pertanian. Ini adalah fakta yang telah diterangkan kepada pelajar-pelajar sekalian sewaktu membina kerangka jawapan. Dan contoh di sini, contohnya dia letak kola kuda dan tenggala dan serta penyisir tanah untuk tanaman padi dan bijirin. Okey. Kemudian kesemua ciptaan ini berfungsi. Bila ada perkataan ayat berfungsi ni, ini menerangkan how, bagaimana. Okey. Ini menerangkan how atau bagaimana. Iaitu berfungsi untuk memudahkan kerja-kerja membajak tanah dengan menggunakan bantuan kuda untuk menarik peralatan tersebut. Okey, peralatan apa? Tenggala dan juga penyisir tanah. Okey. Penciptaan kola kuda ini penting. Kenapa? Okey. Nampak pelajar ini meletak ayat kerana. Okey, bina ayat begini supaya nampak struktur ayat esei pelajar-pelajar sekalian nak kemas dan teratur. Okey, kerana dapat mengelakkan kecederaan dan kematian kuda. Okey, akibat tercekik ketika menarik beban atau kenderaan. Okey, menerangkan pentingnya penghasilan kola kuda tersebut dan membolehkan kerja-kerja aktiviti pertanian dapat dilakukan secara mudah. Okey, dengan kawasan yang luas dan cepat. Cepat ni kerana menggunakan tenaga binatang. Kalau kita menggunakan tenaga manusia, okey, dia ada hadnya. Okey, dan dia akan jadi lambat. Okey. Ini menunjukkan masyarakat pada masa itu berfikiran kreatif dan inovatif. Okey. Ini pelajar telah menerangkan rumusan atau inference. Okey. Okey, sebelum itu di sini okey, penciptaan kola kuda ini penting. Ini adalah why, gabungan KS, fakta, contoh, how, why dan inference. So, inference-nya ini menunjukkan masyarakat, minta maaf ada kesilapan ejaan. Masyarakat pada masa itu berfikiran kreatif dan inovatif sehingga memberi manfaat dan kemajuan masyarakat khususnya dalam bidang pertanian dan pengangkutan. Okey, ini rumusan lah. Inference ni pelajar boleh memberi berbagai-bagai jawapan. Tapi cikgu ambil berfikiran kreatif dan inovatif. Kenapa? Kerana dikaitkan dengan terciptanya peralatan pertanian. Okey, baik. Sekarang cikgu akan lihat pula fakta yang kedua. Okey, untuk fakta yang kedua di sini iaitu kita memberi fakta kemajuan sistem pengangkutan sebagai faktanya. Kemajuan sistem pengangkutan, dan bila kita sebut sistem pengangkutan mestilah bagi contoh pengangkutan apa. Okey, diletakkan di sini kereta kuda. Okey, tadi huraian pun ada dikaitkan dengan kola kuda. Jadi terciptanya kereta kuda. So, bagaimana kereta kuda ini berfungsi? Okey, membajak tanah dan mengangkut hasil pertanian. Ada dua fungsi di sini. Membajak tanah dan mengangkut hasil pertanian. Jadi cikgu bagi dua fungsi sebenarnya lebih. Kereta kuda juga ada digunakan untuk peperangan. Tapi memandangkan soalan kita pada kali ini sumbangan tamadun Cina dari aspek ekonomi.
Jadi kita tidak perlulah memberi contoh dalam peperangan. Tapi kalau pelajar nak tulis pun boleh. Okey, yang penting mengapa kereta kuda ini dianggap penting dalam sistem pengangkutan tamadun Cina. Okey, pentingnya kerana kereta kuda ni di mana kerana tanah kawasan pertanian dapat dibajak dengan cepat. Itulah pentingnya. Bukan saja tanah kawasan pertanian dibajak dengan cepat, tapi melibatkan saiz kawasan pertanian yang luas. Dan bila kawasan pertanian yang luas, maka hasil pertanian pun akan meningkat atau dapat dihasilkan dengan jumlah yang banyak. Okey, pelajar dapat lihat bagaimana pelajar ini mengembangkan isi dibajak dengan cepat, kawasan pertanian yang luas, dan hasil pun akan jadi banyak diperolehi selepas itu. Okey, dan rumusannya atau inferen di sini menjadikan hasil pertanian berkembang sebagai perusahaan. Okey, kenapa boleh berkembang sebagai perusahaan? Sebab jumlah yang banyak ini akan menyebabkan ada lebihan hasil. Jadi bila ada lebihan boleh didagangkan. Jadi ia akan jadi satu bentuk perusahaan. Dan sehingga kini hasil pertanian dianggap penting bagi negara kita. Okey, jadi pelajar-pelajar sekalian nampak apa dia faktor, contoh, how, why dan inferen. Cikgu bagi yang mudah untuk dilihat dari segi cara untuk menghuraikan kemajuan sistem pengangkutan. Baik, sekarang kita tengok bagaimana pelajar ini menulis dalam bentuk esei. Baik, sumbangan tamadun Cina dari aspek ekonomi ialah, ini adalah apa dia? KS. Okey, bagus KS. Okey. Kemudian faktanya kemajuan sistem pengangkutan. Ini adalah fakta. Okey. Jadi pelajar-pelajar akan nampak bagaimana cikgu tunjuk satu bentuk contoh esei yang ada elemen KS, fakta, elemen contoh dan elemen bagaimana dan juga why serta inferen. Kalau boleh membuat contoh jawapan seperti ini, boleh dianggap jawapan itu antara jawapan yang bagus. Okey. Baik, kalau lihat di sini contohnya kereta kuda. Jadi bila kita bagi contoh kereta kuda, maka untuk apa kereta kuda ini? Untuk membajak tanah dan mengangkut hasil pertanian. Jadi ini menerangkan kereta kuda ni contoh berfungsi. Bila ada perkataan berfungsi ni, maka bagaimanalah kereta kuda itu berfungsi. Okey, berfungsi ini sebagai kunci kepada how atau bagaimana. So, mengapa pentingnya kereta kuda? Kerana kawasan pertanian dapat dibajak dengan cepat. Okey, nampak ayat kerana di situ. Okey, melibatkan saiz kawasan pertanian yang luas sehingga membolehkan hasil pertanian dihasilkan dengan jumlah yang banyak. Okey. Dan ini adalah why. Kalau pelajar lihat di sini why. Apa buktinya why? Ada tulis perkataan kerana. Okey. Kemudian kita lihat inferen. Ini akhirnya menjadikan hasil pertanian berkembang sebagai perusahaan. Kalau pelajar nak tulis lagi pun boleh. Berkembang sebagai perusahaan apabila terdapat lebihan hasil pertanian untuk diniagakan atau dijual, dan sehingga kini pertanian dianggap penting bagi negara kita. Okey, mudah kan? Okey, baik. Cikgu dah bagi 2 contoh fakta beserta dengan huraian. So sekarang kita lihat satu lagi contoh sumbangan tamadun Cina ini dari aspek ekonomi. Baik, kalau pelajar-pelajar lihat di sini fakta yang ketiga, sistem tanaman bergilir. Ini cikgu ambil fakta inilah, sistem tanaman bergilir. Sebenarnya ada lagi fakta-fakta yang lain. Antaranya iaitu sistem tanaman teres, adanya sistem pengairan. Jadi ada kemajuan sektor perusahaan, boleh juga dibuat huraian. Tapi cikgu bagi 3 contoh sajalah. Baik. Untuk fakta pengenalan sistem tanaman bergilir ni, contohnya ialah padi, bijirin dan ubi.
Okey, ditanam. Okey, boleh ditulis di situ, ditanam. Apa itu sistem tanaman bergilir ini? Ini konsep tanaman bergilir ni pelajar mesti tahu kan, iaitu diterangkan bagaimana sistem tanaman bergilir ini berfungsi. Okey, makna dia padi, bijirin dan ubi ini ditanam mengikut musim sepanjang tahun. Okey, dengan menanam jenis tanaman yang berbeza dan tanah tidak dibiarkan kosong, sebaliknya digunakan secara berterusan. Okey. Jadi cikgu akan ambil satu contoh begini. Ini ada satu bidang tanah. Okey. Baik. Di tanah yang sama, okey. Di petak ini contohnya ditanam padi. Okey. Di petak yang kedua ditanam bijirin. Di petak yang ketiga ditanam ubi. Okey. Bolehlah. Okey, contohnya begini. Petak pertama padi, petak yang kedua adalah bijirin, petak yang ketiga adalah ubi. Okey. Jadi ketiga-tiga tanaman ini ditanam di satu kawasan yang sama. Okey. Ini adalah satu pengenalan sistem tanaman bergilir. Jadi apabila ditanam ini, okey, ditanam mengikut sistem tanaman bergilir ini, okey, selepas padi ini dituai, okey, maka kawasan ini akan ditanam ubi contohnya. Okey. Kemudian kawasan bijirin pula akan ditanam padi. Okey, manakala kawasan ubi ini akan ditanam bijirin. Jadi dia mengikut rotation, pergiliran begini di tanah yang sama. Jadi inilah dipanggil sistem tanaman bergilir. Mengapa pentingnya sistem tanaman bergilir? Kerana dapat mengekalkan nutrien dan kesuburan tanah. Itu yang paling penting. Di samping itu juga ada juga untuk mengelakkan serangan serangga perosak. Boleh ditambah kalau pelajar nak tambah sebab mengapa pentingnya sistem tanaman bergilir. So, kaedah sistem tanaman bergilir ni untuk pengetahuan pelajar-pelajar sekalian kekal digunakan sehingga hari ini di seluruh dunia. Termasuk negara kita pun mengamalkan sistem tanaman bergilir. Baik, jadi kita lihat kerangka jawapan lengkap dalam bentuk esei. Okey, bagi fakta yang ketiga ini, seperti biasa, pelajar tentu dapat melihat gabungan KS, fakta, contoh, huraian how, bagaimana dan huraian why serta inference. Okey, baik. Kita lihat di sini sumbangan tamadun Cina di aspek ekonomi ialah, ini adalah KS, diikuti dengan pengenalan sistem tanaman bergilir adalah fakta. Okey, KS, fakta. Kemudian contohnya tanaman padi, ubi ditanam mengikut musim. Contohnya tanaman padi, bijirin dan ubi. Ini adalah contoh. Okey. Kemudian ditanam mengikut musim sepanjang tahun dengan menanam jenis tanaman yang berbeza dan tanah tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya digunakan secara berterusan. Okey. Ini adalah bagaimana sistem tanaman bergilir ini berfungsi atau beroperasi. Dan lihat ada perkataan kerana dapat mengekalkan nutrien dan kesuburan tanah serta mengelak serangan daripada serangga perosak. Okey, ini dapat dilihat kaedah tanaman bergilir kekal digunakan sehingga hari ini di seluruh dunia termasuk negara kita ini adalah inference. Okey. Dekat sini kerana ni, okey, ini adalah why. Jadi cikgu nampak tentu pelajar-pelajar lebih jelas sekarang ini kan konsep yang cikgu gunakan untuk memudahkan menghurai bagi soalan sumbangan tamadun Cina dari aspek ekonomi. Okey. Baik, sekarang cikgu akan fokus pula salah satu latihan yang terdapat dalam buku fokus sejarah SPM dan antara tajuk yang juga dianggap penting bagi tahun ini. Baik, pelajar-pelajar sekalian, kita lihat di sini
soalan nombor 51 ini, iaitu yang terdapat dalam buku Fokus Sejarah, menjelaskan peningkatan kemajuan pertanian dalam tamadun Cina. Jadi bagi soalan 51 ni, pelajar-pelajar bolehlah guna contoh huraian yang telah cikgu bagi tadi. Ada 3 fakta tadi. Okey, masih ingat tak fakta bagi peningkatan kemajuan pertanian tadi? Yang pertama ialah apa dia? Iaitu terciptanya peralatan pertanian. Okey, itu yang pertama, terciptanya peralatan pertanian. Ada 3 kan? Terciptanya peralatan pertanian. Yang kedua tadi iaitu kemajuan sistem pengangkutan. Kemajuan sistem pengangkutan. Okey. Kereta kuda bagi contoh. Dan yang ketiga iaitu sistem tanaman bergilir. Sistem tanaman bergilir. Okey. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar semua dah dapat 3 fakta ini dan tahu macam mana nak menghuraikan menggunakan formula KS plus fakta plus contoh plus how, okay, plus Y dan plus inference. Okey. Baik, sekarang kita lihat soalan nombor 52. Dan soalan 52 ini bertanyakan pada pandangan anda, okey, pada pandangan anda, apakah sumbangan bidang perdagangan terhadap kemajuan sesebuah negara? Okey, ini kita nak cerita kesan bidang perdagangan terhadap kemajuan sesebuah negara. Okey, jadi sumbangan bidang perdagangan. Jadi contoh jawapan cikgu bagi 1 lah. Kalau 4 markah memadailah dengan huraian ini. Okey, cuba pelajar lihat. Okey. Faktanya di situ sumbangan bidang perdagangan terhadap kemajuan sesebuah negara ialah meningkatkan ekonomi negara. Okey, ini fakta. Okey. So, contoh meningkatkan ekonomi negara iaitu pendapatan rakyat meningkat dan pendapatan negara juga meningkat. Okey, atau bertambah. So, soalannya ialah bagaimana pendapatan rakyat ini meningkat? Iaitu melalui peluang pekerjaan. Dan bagaimana pendapatan negara bertambah atau meningkat? Iaitu bayaran cukai, ekspor dan import kepada kerajaan atau negara. Okey. Mengapa dapat meningkatkan ekonomi negara? Okey, sektor ini memerlukan ramai pekerja. Ini antara yang penting. Memerlukan ramai pekerja. Bila ramai pekerja, wujudlah peluang pekerjaan. Mengapa perlunya ramai pekerja? Supaya urusan perdagangan berjalan dengan lancar, dan berkembang maju. Dengan peningkatan barangan ekspor import khususnya di pelabuhan-pelabuhan utama negara. Ini menerangkan mengapa pentingnya peluang, mengapa wujudnya peluang pekerjaan ini. Wujudnya peluang pekerjaan sebab memerlukan ramai pekerja dalam urusan ini, khususnya di pelabuhan utama. Okey, jadi rumusannya atau inference di sini, ini menunjukkan perdagangan begitu penting sehingga hari ini. Dikaitkan dengan hari inilah kepada sebuah negara, khususnya negara kita yang mempunyai hubungan perdagangan dengan masyarakat antarabangsa sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Pelajar-pelajar tentu ingat kan, Kesultanan Melayu Melaka memang terkenal sebagai sebuah pelabuhan intraport, sehingga ada penulisan daripada Ton Pyrus. Ton Pyrus. Saya ingat kan, Ton Pyrus mengatakan Melaka ni adalah the second Venice. Itu untuk menggambarkan betapa sibuknya pelabuhan Melaka ketika itu. Dan dianggarkan lebih 80 jenis bahasa dipertuturkan
dan bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca pada ketika itu. Dan akhirnya, kalau dapat lihat kan, nama Melaka ini terkenal sehingga menyebabkan Portugis datang ke Melaka. Ini secara umum. Cikgu menerangkan balik. Tentu pelajar mempunyai pengetahuan tentang perkara tersebut. Baik. Sekarang kita lihat. Soalan 53. Ini soalan yang juga dianggap soalan kebat. Baik. Dalam soalan ini menerangkan apakah usaha yang dilaksanakan untuk menjadikan pertanian di negara kita satu bidang perniagaan. Ini pelajar mesti tahu ni. Soalan ni bertanyakan apa usaha. Usaha ni iaitu langkah-langkah. Langkah-langkah. Atau bagaimana menjadikan pertanian di negara kita sebagai bidang perniagaan. Mungkin boleh tanya soalan bagaimana untuk menjadikan pertanian negara kita sebagai satu bidang perniagaan. Di sini cikgu bagi dua jawapan. Kita lihat di sini. KS-nya adalah usaha yang dilaksanakan untuk menjadi pertanian di negara kita sebagai satu bidang perniagaan ialah, jadi pelajar-pelajar ni ambil semua. Ambil daripada sini kunci soalan sampai bidang perniagaan. Tulis sahaja. Kemudian masukkan fakta iaitu menjalankan kegiatan pertanian secara komersial. Secara komersial. Komersial ni ialah secara perdagangan. Jadi, kena faham ayat perkataan komersial ni. Iaitu perdagangan. Pertanian ni dijadikan secara perdagangan. Jadi, bila sebut perdagangan, tentulah hasil pertanian mesti dieksport ke luar negara. Jadi, ambil contoh mengeksport hasil pertanian ke luar negara. So, bagaimana hasil pertanian ini dieksport? So, hasil pertanian yang dieksport bukan saja mengeksport hasil produk mentah, tetapi hasil pertanian yang diproses. Yang menjadi makanan dalam tin. Ini antara contoh yang diberilah. Bagaimana? Iaitu mengeksport hasil pertanian produk mentah, tetapi hasil pertanian yang diproses menjadi makanan dalam tin juga turut dieksport. Ada dua lah, produk mentah dan juga hasil pertanian yang diproses. Jadi pelajar akan lihat mengapa pertanian secara komersial ini penting untuk menjana pendapatan para petani dan negara. Dan rumusannya ini akhirnya dapat membentuk persepsi rakyat, khususnya generasi muda, secara beramai-ramai untuk terlibat dalam bidang ini sebagai satu bidang perniagaan. Kerana pelajar kena tahu, generasi muda tidak begitu berminat dalam bidang pertanian. Jadi dengan adanya pertanian secara komersial, tentulah akan mengubah persepsi rakyat, khususnya generasi muda untuk terlibat secara aktif dalam bidang tersebut. Baik. Sekarang kita lihat jawapan yang kedua. Fakta yang kedua ialah memberi hikmat, iaitu peranan kerajaan memberi hikmat, nasihat dan insentif bantuan keuangan. Ada dua. Terus bagi dua jawapan di situ. Hikmat, nasihat dan insentif bantuan keuangan. Contoh agensi kerajaan, Mardi, Felda dan Farmer. Dan bagaimana Mardi, Felda dan Farmer ini beroperasi? Mereka akan boleh memberi pegawai-pegawai Mardi, Felda dan Farmer ini boleh memberi kursus asas seperti proses penanaman, proses penjagaan hasil pertanian supaya hasil produk pertanian dikeluarkan dengan kualiti. Buah yang cantik, buah yang besar. Dan juga pemasaran hasil produk ini. Baik, jadi ada 3 yang boleh agensi kerajaan Mardi, Felda dan Farmer ini membantu
petani. So mengapa perlu adanya kursus ini? Tujuannya untuk memberi keyakinan kepada petani. Yang mana keyakinan pada petani iaitu sektor ini mempunyai prospek yang cerah sebagai satu bidang perniagaan yang menguntungkan. Tambah perkataan yang menguntungkan. Tak ada orang nak berniaga rugi. Betul tak pelajar? Nak yang menguntungkan. Ini menunjukkan bidang pertanian berupaya melahirkan usahawan-usahawan baru di kalangan generasi muda yang akhirnya turut menyumbang kepada pendapatan negara. Baik, cikgu rasa cikgu dah membincangkan soalan-soalan yang berkaitan dengan sumbangan tamadun Cina dari aspek peningkatan ekonomi, dan cikgu juga telah menunjukkan contoh jawapan-jawapan untuk soalan kebat. Jadi cikgu berharap pelajar-pelajar akan dapat jelas dengan penerangan cikgu pada pagi ini. Sekian, terima kasih. InsyaAllah kita bertemu lagi.